Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Laqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, yang Al-Quran itu menjadi petunjuk kepada manusia dan juga menjadi keterangan kepada petunjuk, dan juga sebagai furqan, pembeza antara kebenaran dan kebatilan. Tuan Imam, Mursi dan seluruh kita kuasa surah, tuan-tuan guru, para alim ulama, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan keizinan serta hidayahnya sampai kita pada malam ini, malam yang ke-17 daripada Ramadan Al-Mubarak. Maknanya sudah 17 malam kita beramal, peluang untuk kita tambah amal ibadat dalam bulan Ramadan. Malam ni malam 17, malam yang ada sejarah hebat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertamanya nuzulul Quran, dan yang keduanya peristiwa Badar Al-Kubra. Tuan-tuan, perempuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya cuba untuk kongsi dengan tuan-tuan perempuan pada malam ini dua benda. Satu Ramadan, satu Quran. Ramadan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sebut kepada kita. Nabi kata, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna as-sanatu kullaha Ramadan." Nabi sebut Ramadan ni, kalau umat saya tahu, niscaya mereka ini berangan-angan nak supaya Ramadan itu bukan sebulan dalam masa setahun, tetapi sepanjang tahun itu adalah Ramadan. Nabi sebut, kalau umat saya tahu keistimewaan dia, tahu fadilat dia, tahu kemuliaan dia, bukan Ramadan itu sebulan dalam setahun, tapi nak Ramadan itu sepanjang tahun. Kalau umat saya tahu, tuan-tuan perempuan boleh bayang tak, kalau tiap-tiap malam kita ni malam Ramadan, jadi gimana kita? Agak-agak kalau sepanjang tahun tu Ramadan, agak-agak kita jadi lagu mana? Tak ni jawab. Jadi baik tu Nabi sebut, kalau umat saya tahu apa yang duduk dalam bulan Ramadan, keistimewaan, kemuliaan dia, kalau tahu ni bukan nak duduk sebulan dia dalam masa setahun, tapi nak sepanjang tahun tu Ramadan. Pasal apa tuan-tuan?
Nabi sebut li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Nombor satu, pasal apa? Umat saya ni kalau tahulah apa yang duduk dalam Ramadan, dia bukan mau Ramadan ni sebulan tapi setahun. Pasal apa? Nabi sebut pasal kebajikan dalam bulan Ramadan terhimpun. Nabi sebut siap dah dalam bulan Ramadan ni kemuliaan dia yang Allah Ta'ala bagi, kebajikan dia tak gaduh pergi cari jauh. Dia sedia ke dalam bentuk package. Bahasa Allah ni panggil package. Baik, kita ambil satu contoh. Allah Ta'ala bagi pada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan yang bulan lain tak ada, nama dia sahur. So ini satu contoh. So Allah Ta'ala bagi. Luar Ramadan ada so kalau orang puasa? Tak ada, tak ada. Selalu haduk gerak ni orang perempuan lah. Orang perempuan kita kalau gerak bukan bulan puasa ni, dia gerak kita pun pelik dengan dalam bulan puasa. Kalau luar Ramadan dia gerak kita, dia kata apa? Mangkit barang tahajud. Lagu tu kan kalau tak jawab juga. Mangkit barang tahajud. Agak-agak kita mangkit lah. Agak-agak kita mangkit dah. Dia gerak pula dengan suara bass. Tahajud. Agak-agak mangkit lah. Tak jawab juga. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan, hebat Ramadan ni, isteri kita dia tak gerak lagu tu dah. Dia gerak lagu mana bulan puasa? Makan nasi oi. Agak-agak hak tahajud tadi dengan hak makan nasi, hak mana bangkit dulu? Oi, orang guru ni pakai tak jawab dah. Betih lah. Makin hak makan nasi. Saja-saja mangkit tahajud, saja-saja gerak tahajud, dia tak mangkit. Tapi hak mangkit hak mana? Hak bila gerak nasi. Oh, gerak pula habak ni bukan lauk hangat, baru masaknya. Tuan-tuan, yang Allah Ta'ala bagi apa? Sahur. Disunatkan kita melewatkan sahur, melewatkan sok. Beda apa? Kebajikan nombor satu, bangkit qiyamul lail. Kebajikan yang kita boleh dapat hasil dengan Allah Ta'ala bagi satu sok ya. Kita dapat apa? Dapat qiyamul lail. Amalan orang yang baik, amalan orang yang soleh pada Allah ialah qiyamul lail. Automatik kita dapat bila apa? Bangkit sok. Lagi, apalagi kebajikan yang terampun duduk sekali terimpun dengan sok ni ialah pi sembahyang subuh jamaah di Masjid Surau. Saja nak mangkit pi sembahyang subuh, bolehlah, bukan tak boleh. Sebulan boleh 3 kali. Hak ni Allah Ta'ala sedia program dah. Takkan hang mangkit makan lebih 2-3 pinggan nak pi sembahyang subuh, tak boleh pergi. Allah Ta'ala sedia kebajikan, terhimpun kebajikan itu dengan satu yang Allah Ta'ala bagi. Nama dia apa? Sok. Ini contoh di mana kebajikan itu terhimpun dalam bulan Ramadan al-Mubarak yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat saya tahu, dia tak mau duduk sebulan dalam bulan Ramadan, dia nak setahun, tapi dia nak supaya sepenuh tahun itu adalah Ramadan al-Mubarak. Yang kedua Nabi sebut. Pasal apa? Kalau umat saya tahu dia nak duduk Ramadan ni setahun, kata-kata Nabi ialah li'anna ta'ata maqbulatun. Dalam bulan Ramadan ini buat perkara-perkara ta'at mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, kita buat benda baik Ramadan ni senang berbanding bukan bulan Ramadan. Pasal apa senang? Pintu syurga terbuka, pintu neraka tutup.
Tuhan tanya, apa maksud pintu syurga terbuka, pintu neraka tutup? Artinya apa? Kebajikan dia banyak, kejahatan tak ada. Pasal apa kita mudah buat ibadat dalam bulan Ramadan ini? Pertama, pasal apa? Nafsu ditundukkan. Dengan apa? Ibadat puasa. Nafsu kalah yang duk kat kita ni, nafsu yang bermaharajalela dalam diri kita. Bila masuk Ramadan dengan ibadat puasa, dia kalah. Bila dia kalah, baru kita rajin buat ibadat. Tapi kalau dia jadi raja dalam diri kita, kita tak boleh buat ibadat pada Allah. Yang kedua pasal apa? Syaitan diikat. Syaitan tak ada ni MC bulan puasa. Tuah kemas kita pun boleh duduk lama masjid surau. Tidak. Tu ada aku tanya, saya biasa ngajak orang tua-tua. Kita muda ngajak orang tua-tua, warga mah. Dihipun warga mah. Selang jengkai dengan saya meja lepas. Kubun kita. Saya baca lah hadis Sufidati Syayatin, syaitan diikat. Tak dan kita baca hadis habis lagi dia jengkai muka kita. Dia kata, Ustaz baca lain dulu. Oh, jangan kemah, oh, jari dulu tu baca lain dulu. Saya pun baca, kita pun dah apa ya, dia baca lain. Sufidati Syayatin, syaitan ni diikat. Kita baca lagi elok. Allah. Taklah kita ni betul kan hati orang pun. Orang kata baca lain. Saya pun tak faham apa dia kata. Dah lagu ni lah saya tanya dia, apa masalah hadis ni dengan balong? Tak, dia kata hadis ni betul. Apa tu? Dia tanya saya apa itu 3 kali apa? Saya ni perasan tak betul. Saya pun tak faham dia kata. Saya kata cakap bagi betul, saya penin lah. Bulan puasa tu ajar tengah hari tu. Dok dia kata, yang saya heran ni, saya ni ustaz baca hadis dah ni, syaitan diikat. Saya ni bulan puasa dengan bulan tak puasa, balok sahabat tu. Saya nak tanya hatu, tak apalah, tapi jengkai aku tu macam dia kemai. Saya pun tak tahu nak jawab. Kata-kata saya pun tak hati nak jawab. Tapi nak buat lagu ni lah. Balong ni syaitan tu dia rehat, tak duduk tepi balong ni bulan dia. Tapi 11 bulan sebelum tu dia tidur sekali tu. Kan? Saya tanya dia, balong tidur dengan bini? Tidur dengan bini. Lepas tu kalau balong balik pergi tinggal dia di rumah mak dia sehari dua, duduk puasa macam duduk ada. Macam duduk ada. Macam tu syaitan. Dia memang tak ada, tapi dah kita duk biasa, duk ikut dia, duk biasa, duk turut dia, dia tak ada pun duk kerana turut. Dan yang menyebabkan peluang untuk kita buat ibadat tu banyak. Dan kata Nabi Muhammad SAW, buat ibadat dalam bulan Ramadan mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga kata Nabi, pasal apa? Kalau umat saya tahu Ramadan ni dia bukan nak sebulan tapi nak setahun. Kenapa? Wadda'awati mustajabatun, kerana doa-doa mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Peluang kita berdoa. Ramadan satu medan yang Allah Ta'ala sedia. Doa mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jaminan yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut ada 3 golongan yang doa dia tak ditolak. Di antaranya siapa dia? Orang yang berpuasa hatta yuftira, sampai dia buka puasa. Peluang. Oleh kerana itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesan pada kita, ada 4 benda kita kena perbanyak dalam bulan Ramadan. Pertama apa? La ilaha illallah. Yang kedua apa? Istighfar. Bagus tak? Saya tengok orang kita bagus, duduk mengaji banyak dah, dia duduk wirid yang tu. Tapi jaga. Jangan mulut saja kita dah sebut la ilaha illallah, tapi petikai hak Tuhan sebut dalam Quran. Wirid kemah lah.
Kan? Tapi pada masa yang sama dia kata dia duduk tikai Allah Ta'ala sebut di mulut, sebut la ilaha illallah. Macam tu juga yang kita disebut astaghfirullahalazim, hak kita istighfar tuan-tuan. Pada masa yang sama kita nak kena tinggal dosa, baru kenal dengan istighfar yang kita sebut. Yang ketiga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kena perbanyakkan ialah apa? Minta pada Allah supaya menganugerahkan syurga kepada kita. Dan yang keempatnya ialah minta berlindung dengan Allah daripada azab neraka. Yang keempat, pasal apa Nabi sebut istimewa Ramadan? Kalau umat dia tahu Ramadan ni dia nak sampai setahun, wal dhunuba maghfurat. Hebat Ramadan ni pasal apa? Allah Ta'ala sediakan peluang dosa-dosa diampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Kita ni manusia yang duk berelak daripada dosa pun dosa. Tu hak berelak, hak tak berelak pakai belah tu. Tu dosa diajak pada kita tuan-tuan. Yang pertama, bila kita buat dosa kena sembunyi, jangan habaq ke orang. Lepas tu minta ampun pada Allah. Nombor satu. Saya ada guru duk tunjuk kata dia baik, duk umum saya ni alhamdulillah lah. Awak dulu duk langgar harak 3 betul sehari. Lo ni beat-beat tu saya buang belakang lah. Bagus lah nampak macam jujur, tapi tak betul. Kan duk cerita saya ni dengan kedai nombor ekor tu, kawan lain lah, jiran. Malam bodoh pergi ni. Tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi amaran pada manusia, dosa Allah Ta'ala ampun, melainkan manusia yang membuka rahsia dosa yang dia apa. Di saat Allah Ta'ala nak ampun dosa dia, tiba-tiba dia pergi cerita, buka cerita dia tu berdosa, maka dia tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, dosa ni tuan-tuan, bila dosa orang lain buat pun kita tak payah heran kalau dosa itu tidak melibatkan orang ramai. Dan kita pergi pekan, tengok-tengok kawan kita hadut soft depan masuk kedai tu, hak bini kita tanya, lu tu haji ada depan tu. Kita kata dia masuk tu pecah duit silin, beda nak bagi duit raya. Dia kata takkan pecah silin masuk kedai kau. Dan kita apa kena tu kawan kita. Kita tak payah hebah dosa dia. Kan, tu nak tunjuk kita ni baik. Elok esok Jumaat ni ambil mikrofon seorang, alhamdulillah lah ya. Kemarin saya nampak ada haji kita ni, dia masuk kedai kok. Jadi saya nak umum semua lah supaya jaga-jaga lah nak. Dia bahaya. Kawan tu duduk tang tu, balik dengan yang tu dah kalau tu. Tapi Islam ajak kalau dosa dia melibatkan orang ramai, dia penjaga amanah, dia pemimpin negara, tiba-tiba dosa dia melibatkan orang lain, hak tu boleh dedah pada orang. Dan hak tu boleh dedah pasal apa? Dosa dia melibatkan orang ramai, maka dosa dia kena dedah supaya orang kenal siapa dia. Baik, itu yang diajak kepada kita supaya menjaga maruah manusia walaupun melibatkan dosa. Oleh kerana itu dalam bulan Ramadan, amalan ibadat yang disediakan oleh Allah adalah untuk pengampunan dosa. Yang kelima tuan-tuan, kata Nabi, hebatnya Ramadan ini kenapa? Wal jannatu mushtaqatun lahum, syurga amat merindui manusia yang beribadat, yang berpuasa dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Syurga rindu. Siapa yang rindu? Allah Ta'ala sebut dalam hadis Qudsi, diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala mengarahkan syurga supaya berhias dalam bulan Ramadan.
tazayyani, berhiaslah kamu. Hurul Ain. Hurul Ain ni apa nama? Kata ni Imam doa Hurul Ain ni apa? Bidadari syurga. Orang perempuan dia tak apa tu, orang jantan apa itu pun lupa. Hurul Ain, bidadari syurga ni minta ke Allah Ta'ala supaya dikahwinkan dengan orang puasa Ramadan ni. Ni model baru kita Ramadan ni. Lepas ni balik nampak muka jom, hang ni siapa berkenan, bidadari syurga. Ini memang kan? Sampai diminta Allah Ta'ala bidadari syurga Hurul Ain ni minta pada Allah supaya dikahwinkan dengan manusia yang letih dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Saya baca pada tentuan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hebatnya Ramadan ini, kata Nabi, kalau umat saya tahu dia nak Ramadan ini bukan sekadar sebulan dalam setahun, tetapi sepanjang tahun itu adalah Ramadan Al-Mubarak. Perkara yang kedua tuan-tuan, iaitulah Al-Quranul Karim. Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala sebut, orang yang baca Quran, Quran ni ada manusia tengok dari segi fadilat baca, ada manusia tengok Quran ini Quran sebagai penyembuh, ada manusia tengok Quran ini pada juzuk-juzuk yang tertentu. Tuan, yang paling hebat Quran ini adalah fungsinya seperti mana yang disebut oleh Allah ayat yang kita baca tadi, hudan linnas. Quran ini sebagai apa? Petunjuk kepada manusia. Dalam senarai manusia ni Allah Ta'ala sebut pula manusia yang paling istimewa boleh dapat petunjuk Quran, hudan lil muttaqi, petunjuk kepada manusia yang bertakwa. Allah Ta'ala sebut Quran ini petunjuk pada manusia. Manusia ambil Quran ini, dia takkan sesat hidup dia. Siapa dia senarai manusia yang paling tinggi boleh terima hidayah Quran? Allah Ta'ala sebut hudan lil muttaqin, iaitulah petunjuk kepada manusia yang bertakwa. Oleh kerana itu Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala sebut, bila manusia tu baca Quran, ada 3 tanggungjawab yang harus ditunaikan dan dilaksanakan. Kerana Quran ini bukan hanya sekadar bacaan. Tuan, agak-agak orang baca Quran tak lah ni. Agak-agak. Saya di kampung raya tu, mereka jenis tiap-tiap kali nak penuhi, mereka buat khatam Quran. Buat khatam Quran, panggil kita baca wadduha. Tapi jenis kita ni, kalau sampai rumah orang, dia kata, tuan mah, balong ni, cari Quran bang 5 6 biji. Dia kata, ustaz, takkan tak apa yang wadduha? Hafal hak lain lah, wadduha tak apa nak hafal. Dia buat main 5 6 biji. Tentu ada di kalangan Quran dia hak buat main tu memang berdebu. Hak kata orang kampung, tengok-tengok amboi ustaz berdebu Quran rumah mereka. Mai bulan depan pergi rumah dia pula berdebu apa tu. Kemai orang kita ni, mai rumah orang syok duk apa? Duk i'rab satu-satu. Orang pergi rumah dia, ambil Quran rumah hambut, dak dia kata tak tepi jalan debu. Baik, tanggungjawab yang pertama yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala pada tuan-tuan, yang pertama dia kata harus dijaga, yang pertama ialah haqqul lisan, hak pada lidah. Orang baca Quran, hak pertama yang harus ditunaikan, tanggungjawab yang pertama yang harus ditunaikan ialah hak pada lidah, iaitu apa? Baca Quran betul dengan hukum tajwid. Kan, mengaji tajwid bukan fardu ain, fardu kifayah. Tapi baca Quran ikut tajwid adalah sesuatu yang menjadi fardu ain, yang mesti dilaksanakan oleh kita. Dan oleh kerana tu kita nak kena mengaji baca Quran. Dia kita dengar tu imam baca tadi kan, kita dengar tu imam baca, aku balik boleh try, tak boleh dia.
Tak jadi. Dia sebut senang ya. Dia sebut senang lah, pasal dia belajar lama lah. Kita nak sebut tuan-tuan, sesuatu yang memerlukan kepada ketekunan baru boleh sebut. Saya waktu ngaji Fatihah yang paling susah, hak payah sekali sebut yaum, maliki yaum. Dengar Tok Guru ajak, alah senang ya, dia balik try. Lepas itu nak baca maliki yaum, maliki yaum. Kemal pipi duk maliki yaum, hari bola tu kenal lah, bukan yaum, yaum. Dah saya try dah semalam elok, try tak cuy. Payah duduk balik try tu, pasal nak muncul mulut yaum, ya fathah, waw sukun, yaum. Bila tak kena dia balik eja, dia perli kita tu, eja pun tak kena. Han cuba eja balik yaum, ya fathah, waw sukun, yaum. Hak tu jadi waktu baca Fatihah tak jadi. Allah, hak dalam hati ni tazakirah bila lah nak habis Fatihah. Ketekunan, nak tekun, nak sebut apa yang ada dalam Quran, satu tuntutan kepada kita tuan-tuan. Bila baca tajwid nak kena betul. Habis tu nak kena buat apa? Belajar sampai boleh. Jangan kita ambil kesempatan, aku ni alhamdulillah lah baca tak apa nak boleh, hak boleh qulhu lah, boleh baca qulhu. Dan musim Ramadan yang kita kata musim nak kena banyak baca Quran, jangan duk tunggu kita boleh baca satu biji Quran baru kita baca dah. Tang mana kita boleh baca tuan-tuan? Baca. Satu. Yang kedua disebut sebagai hakul aqli, hak pada akal manusia. Hak pada akal apa dia tuan-tuan? Baca Quran kena memahami maknanya. Tadi itu imam kita baca kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan kan seronok duk dengar cerita jenis manusia ni, dia tengok cerita, dengar cerita, seronok. Tidak pok-pok drama tu tak boleh cari makan. Oh ya, duk main-main tuan-tuan ni, pukul 7 nak buka puasa tu ada lagi pakat duk humu ni. Adalah pok-pok pengarah ni, pengarah filem duk buat kenyataan, janganlah duk siap drama pukul 7 malam sampai pukul 8, orang nak ibadat, buka puasa. Beranilah ni pengarah-pengarah filem kita buat kenyataan-kenyataan hak agak betul dengan agama. Orang tak pakai dia, orang kira duit dia. Kan? Tu imam kita baca kisah Nabi Musa daripada kecil tu sampai Nabi Musa duduk di Madian dengan Nabi Syuaib alaihi wassalam. Cerita kahwin pun ada tak ni dalam apa nama? Dalam ayat imam baca kahwin. Kita kalau dengar kita faham makna, mesti duduk senyum sorang-sorang. Cerita kahwin pun ada. Pasal anak darah Nabi Syuaib tu, dua orang, salah seorang pergi ambil, pergi jemput Nabi Musa, balik pergi jumpa Nabi Syuaib. Balik balik. Dia kata takkan saya nak pergi rumah cik kot. Pak saya panggil. Pergi, anak tu recommend, pak kalau nak ambil apa naik kerja kita, ambil hal ni. Anak darah tu pun ambil hak mana? Inna khaira man istajarta al-qawiy al-amin. Ambil hak jenis kuat batang tubuh dia, amanah perangai dia. Duk kat apa? Petunjuk ada tu. Lah kali nikah. Dan pasal apa? Bila kita memahami isi kandungan Quran, baru boleh capai nak dapat petunjuk Allah. Kalau kita tak faham, macam mana nak sedap? Allah Ta'ala sebut benda itu kepada kita tuan-tuan. Dan hak yang ketiga disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala yang harus kita tunaikan waktu kita baca Quran ialah haqqul qalbi, hak hati.
Hak hati ni apa tuan-tuan? Lepas kita jaga lidah bagi elok, baca Quran dengan elok, kemudian hak akal kita jaga bagi elok, memahami isi kandungan Quran, kemuncaknya ialah hati kita ni tuan-tuan kena terima apa yang Allah Ta'ala sebut, walaupun sesuatu yang pahit di hati kita. Tu Allah Ta'ala pesan pada orang yang beriman. Kita baca dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu, ni banyak arahan, lebih kurang 90 arahan Allah. Allah Ta'ala sebut ya ayyuhallazina amanu, wahai manusia yang beriman. Dia tak sebut bangsa Melayu, Arab, orang putih, tak sebut. Itu dalam Quran Allah Ta'ala perkenal manusia dalam suratul Baqarah. Yang pertama orang beriman, 45 ayat. Lepas tu orang kufur, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ni orang kafir, 2 ayat. Lepas tu Allah Ta'ala perkenal jenis manusia yang ketiga, orang munafik, banyak ayatnya. Ulama kata awal Quran Allah Ta'ala perkenal dah manusia tiga ni. Kalau hang tak termasuk orang beriman, masuk orang kufur. Kalau tak termasuk orang kufur, termasuk dengan orang munafik. Orang munafik ni dia sebut may yaqulu amanna billah, dia mengaku kami ni beriman dengan Allah, wa ma hum bimu'minin, hakikat batin dia tidak beriman. Yang menyebabkan hati dia tak boleh terima ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Hati dia tidak beriman. Jadi diajak kepada kita oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kamu baca ayat, jaga lidah tajwidnya betul, jaga pemikiran kamu faham maknanya, kemuncaknya ialah kamu harus mengimani ayat tersebut sekaligus kena amalkan dalam kehidupan kamu. Jadi ini yang harus kita jaga. Quran bukan sekadar nak dibaca, Quran bukan sekadar nak dipasang di dinding-dinding. Dan dinding kita banyak Quran tu, kadang-kadang kita tak ada baca, pakai dinding, wakil kat dinding dia baca. Tetapi kemuncaknya, hebatnya Quran ini ialah untuk diamalkan. Kenapa? Karena dia adalah petunjuk kepada manusia. Man amila bihi, sesiapa yang beramal dengan Quran ini, dia akan diberikan ganjaran, kata Nabi. Wa man hakama bihi, siapa-siapa yang berhukum dengan Quran pasti adil, akan adil hukumannya. Mudah-mudahan tuan-tuan, Ramadan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita pada tahun ini akan menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita beramal, dan mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita kenal kehebatan yang ada pada bulan Ramadan dan kenal tanggungjawab kita dengan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam ini dapat dikongsi bersama untuk kita amalkan bersama, insya-Allah. Akhirnya tuan-tuan, saya kesempatan ini bawa tanah wakaf untuk bangun satu pusat pendidikan dan dakwah di Langgar, 1 kaki 20 ringgit, yang ada duit, yang ada peluang pada malam ini pun sumbangan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan kita. Sekadar ni dulu, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan hidayahnya kepada kita. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.